bagi belakang dulu, Pucung. Terima kasih. Silakan. Terima Yang kasih. depan ini selalu dinampak, yang belakang sebelah kiri kadang-kadang blind spot. Terima kasih, Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya ingin mengupayakan pembahasan berkenaan dengan beberapa topik. Yang pertama ni berkenaan dengan isu kekurangan hakim di negara kita. Tuan Speaker, adalah jelas bahawa tiap-tiap negara mempunyai sistem kehakiman yang tersendiri. Tapi yang penting sekali adalah bila kita mempunyai mahkamah-mahkamah, kita perlukan hakim-hakim yang first, dengan izin, mempunyai kewibawaan atau kaliber yang mencukupi untuk memastikan bahawa sistem keadilan itu sentiasa dilindungi dan prinsip-prinsip perundangan yang sedia ada senantiasa juga dilindungi. Tapi masalah dia di Malaysia, dan perkara ini saya telah pun bangkitkan banyak kali. Kita ada pertama ni jumlah hakim yang kurang. Bila kita dapat jumlah hakim yang kurang, masalah yang berlaku adalah kes-kes mulai tertunda. There will be a backlog of cases dengan izin. Now, saya telah tanyakan soalan ini 3 kali di dalam dewan yang sama ni. Mahkamah Tinggi Johor Bahru. Mahkamah Tinggi Johor Bahru mempunyai banyak kes jenayah. Dan oleh yang sedemikian, satu keputusan telah pun diambil. Satu keputusan telah pun diambil untuk memastikan bahawa satu mahkamah yang khas, Mahkamah Tinggi 5, didirikan. Tujuan dia, Tuan Yang di-Pertua, adalah untuk memastikan bahawa semua kes-kes jenayah berat dapat didengar dengan cepat dan lekas. Ini adalah kerana kes-kes jenayah berat. Kes-kes tersebut adalah kes riman. Kes riman maksud dia penjenayah. Penjenayah yang terlibat tidak dibebaskan di atas jaminan. Mereka terletak di dalam tahanan riman di penjara. Nah, ini menyebabkan dua masalah. Pertamanya, terdapat deretan. There is a lag of time di mana terdapat banyak kes yang sekian lagi tertunggak. Nombor dua, kita lihat masalah kesesakan. Kesesakannya serius di penjara-penjara di seluruh negara, khususnya di Johor Bahru. Tuan Speaker, saya buat rujukan kepada surat khabar hari ini, New Straits Times, di mana satu gambar dikeluarkan dan ianya bertajuk sedemikian, Detainees Attack Prison Warders. Dan saya baca dengan izin. Chaos broke out at the remand prison here, Johor Bahru, Tuan Speaker. Yesterday evening when some 260 detainees attacked the warders. Prison and police officials declined to say if there were any casualties in the incident. Personnel from the Johor Prison Security Unit and FRU, dan gambar ini menunjukkan FRU, Tuan Speaker, ramai orang yang mengelilingi kawasan penjara. Security Unit and Federal Reserve Units move in to control the situation. Itulah keadaan sebenar, Tuan Speaker, pada hari ini. Nah, di sini juga, Tuan Speaker, saya baru menerima satu SMS daripada seorang ahli keluarga. Dan dia kata, dan saya baca, sini semua orang mogok, Tuan. Tak ada orang makan sampai buka pintu. Sekarang kita macam duduk dalam kandang binatang, sir. Ini menjadi masalah dia. Kita sebagai ahli Dewan Rakyat, kita wakil rakyat, kita datang ke parlimen, kita memang kemukakan, timbulkan masalah ini. Dah berapa bulan dah. Dan apa yang kita dengar? Kita dengar sekian, kita dengar dulu, kita dengar sekarang, kita akan dengar, saya tak tahu untuk berapa lama, tindakan akan diambil. Tetapi langsung tidak ada sebarang tindakan diambil untuk mengatasi masalah yang sesenang itu. Kita ada mahkamah, tak ada hakim. Macam mana kita nak jelaskan kepada rakyat? Kita di sini kita memperbahaskan isu-isu berkenaan dengan keadilan. Kita kata, ya, keadilan memang sistem kita ada, infrastruktur kita ada, macam-macam kita ada. Tapi hakim, apa masalah dia? Setahun lebih, 1 year, 3 months dengan izin. Tidak ada hakim, tapi ada mahkamah. Every day cases are being postponed. Penjenayah masuk mahkamah, tak ada hakim, minta maaf, you kena balik riman lagi. Kes postpone 6 bulan. Selepas itu bila kes naik, selepas 5 tahun, 7 tahun, saksi tak nak datang. Kalau saksi datang, saksi tak boleh ingat. Memang tak boleh ingat. Kita tak boleh ingat apa berlaku 2 tahun lalu, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Selepas itu kita persalahkan hakim, kita persalahkan polis, kita persalahkan peguam, kita persalahkan semua orang.
Tapi memang dia bukan kesalahan mereka. Kesalahan kerajaan yang tidak ambil tindakan dalam keadaan yang sesenang ini. It is as simple as that, Aizin. A simple problem cannot be solved by a government. Dan kita kena tanya, sebagai satu contoh, Menteri memberikan kami semua jaminan. Judicial Appointment Commission. Saya setuju dengan semua ahli yang berhormat yang berhujah tadi. Manakah Judicial Commission ini? Bilakah kita akan dengar, kita akan lihat sebarang tindakan diambil untuk memastikan bahawa Judicial Appointment Commission ini digubal, dibentukkan untuk mengatasi masalah ini? Takkan kita nak tunggu untuk satu Judicial Appointment Commission sebelum kita mendapatkan hakim? Bukankah adakah kerajaan menyatakan bahawa di Malaysia sekarang tidak ada orang yang layak menjadi hakim? Kita kena tunggu. Dan izin cadangan kepada menteri. Kalau kita tidak boleh lantik hakim, lagi baik kita tidak ada mahkamah. I would say, dissolve the court. Dissolve Court 5 in Johor Bahru. Bukan saja sana. Saya juga buat rujukan kepada MUA. Kalau kita lihat jumlah kes-kes jenayah di MUA, hakim di situ. Dalam setahun 45 kes jenayah, 500 lebih kes sivil, satu hakim. Tapi kita persalahkan dia. Mr. Minister, sampai hari ini, apakah tindakan diambil? Kita tengok. Selepas 8 hari bulan Mac, berapa kali isu ini telah pun dibangkitkan. Semua bangkitkan isu ini. Tetapi tidak ada sebarang tindakan. Kita tunggu jawapan, tak dapat jawapan. Dalam bulan depan, dan saya bagi, bukan amaran, tapi saya berikan nasihat. Tuan Menteri, dalam bulan depan satu kes di Johor Bahru akan naik di Mahkamah Tinggi Johor 5. Di dalam kes itu melibatkan 5 rakyat Mexico, seorang rakyat Kanada. Kes itu akan dapat perhatian seluruh dunia. Jangan kita jadikan ataupun dijadikan satu contoh di seluruh dunia di mana kita ada mahkamah tetapi tidak ada hakim untuk mendengarkan perbicaraan kes sehingga rakyat mereka terpaksa didera dalam penjara sehingga hakim-hakim dapat dilantik. Itu tidak membawa, dengan izin, it does not bring a good impression in our country. Dan di sini isu-isu yang juga berkenaan dengan perkara itu. Kita tengok promotions. Kita terang-terang. Tuan Speaker, let us be frank. Terang-terang kita kemukakan masalah. Kenapa rendah sangat bilangan hakim China dan India di negara ini? Kenapakah bilangan hakim-hakim India di dalam civil service, khususnya di mahkamah-mahkamah rendah, tidak dipromosikan ke mahkamah yang lebih tinggi? Mereka bekerja sehingga tua, sehingga bersara. Boleh dijadikan hakim mahkamah session, boleh jadikan hakim mahkamah tinggi. Tetapi bila naik, nampaknya isu berkenaan dengan promosi tidak dibagi. Kenapa? Adakah ianya kerana mereka tidak layak? Ada Indians and Chinese in this country yang izin not capable? Kalau kita lihat nombor, statistics, kenapa kurang sangat? Apakah tindakan kerajaan untuk memastikan bahawa lebih? Perkauman tu. Betul lah, itu perkauman. I mean, at least something from Pasir Salak. Isu ini tidak seharusnya menjadi isu. Kita tidak seharusnya menjadikan isu perkauman satu isu dalam sistem perundangan. Sistem perundangan itu sistem keadilan. Kalau di dalam sistem perundangan sendiri terdapat masalah perkauman, diskriminasi, bagaimana kita nak build, kita nak membina satu sistem kehakiman yang bebas daripada isu-isu diskriminasi ini? Walhal di dalam sistem kehakiman sendiri kita dapat isu-isu diskriminasi. Apakah tindakan kerajaan?